Selamat pagi kepada pensyarah rakan-rakan sekalian. Nama saya Koslia, ahli kumpulan saya Pok Lokawin Nampukim. Hari ini kami nak bentang tentang komunikasi di tempat kerja. Tujuan komunikasi di tempat kerja adalah 6, yaitu motivasi, pencapaian objektif, penyaluran maklumat, membuat keputusan, menerapkan peraturan, dan membina hubungan. Motivasi. Meningkatkan motivasi, yaitu pihak atasan perlu menjelaskan kepada pekerja dengan memberi dorongan terdapat tindakan yang perlu dilakukan, prestasi yang mesti ditunjukkan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi. Mencapai objektif. Pihak atasan mempengaruhi pekerjaannya, mengubah tingkah laku dan minat, serta bekerjasama ke arah mencapai matlamat organisasi yang telah dirancangkan. Membina hubungan. Kesemua aktiviti kerja dilaksanakan dengan interaksi antara satu dengan lain, yaitu antara individu, unit, bahagian, atau jabatan. Penyaluran maklumat. Mendapat maklumat seperti pengetahuan teknologi, latihan kerja, keuangan, dan sebagainya dalam usaha penyusun strategi ke arah bagaimana Anda berfungsi secara cekap dan berkesan dalam pengurusan. Menerapkan peraturan. Berupaya mengawal tingkah laku ahli-ahli dalam beberapa secara seperti memo, senarai tugas, surat pekeliling, dan sebagainya. Membuat keputusan. Menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengadakan perbincangan dan mencapai satu keputusan atau kata sepakat tanpa membelakangkan mana-mana pihak. Struktur organisasi formal. Kompleks. Teks yang berisi tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan terdapat terangkan yang menjadi teks prosedur tersebut kompleks. Berpusat. Kuasa membuat keputusan tertentu terletak pada pengurusan peringkat atasan. Seterusnya, Pokim akan sambung. Seterusnya, saluran komunikasi formal. Komunikasi formal adalah mesej atau maklumat yang dihantar melalui rangkaian hierarki atau tanggungjawab kerja yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi. 3 sistem komunikasi formal yang kerap digunakan ialah: pertama, komunikasi menegar; kedua, komunikasi mendatar; ketiga, komunikasi menyilang. Komunikasi menegar. Komunikasi menegar merujuk kepada 2 jenis komunikasi, aliran mesej ke bawah dan ke atas. Komunikasi ke bawah digunakan oleh pengurus untuk menyampaikan mesej kepada subordinat atau pelanggan. Komunikasi ke atas digunakan oleh pekerja untuk menyampaikan cadangan, pendapat atau maklum balas kepada pihak pengurusan atasan. Komunikasi mendatar. Aliran mesej di kalangan kaki tangan yang bekerja di peringkat hierarki yang sama dalam organisasi tertentu. Berlaku antara rakan sekerja atau di kalangan pengurus-pengurus. Komunikasi menyilang. Mendapatkan informasi untuk dasar atau landasan kinerja, tugas dan tanggungjawab untuk semua individu atau jabatan yang ada di dalam suatu organisasi, sebagai sarana untuk mengirimkan umpan balik atau feedback yang tepat dari pengirim pesan. Selain itu, rangkaian komunikasi formal adalah 3, yaitu rantai, roda, dan semua saluran. Rantai. Penyampaian maklumat adalah sederhana. Ketepatan maklumat paling tinggi. Tidak mewujudkan pemimpin. Contoh gambar rangkaian rantai. Roda. Komunikasi lebih cepat dan tepat. Mewujudkan seorang pemimpin. Idea dan maklumat kurang diperoleh. Contoh gambar rangkaian roda. Semua saluran. Cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang. Ketidakan pemimpin menghiraukan penyampaian maklumat. Yang ini adalah contoh gambar rangkaian semua saluran. Seterusnya, Kevin akan sambung. Seterusnya ialah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Antara kebaikannya ialah keputusan organisasi akan lebih baik dan mudah diterima kerana telah melibatkan pendapat dari seluruh anggota organisasi. Pendapat aktif daripada seluruh anggota organisasi kerana suaranya didengar. Antara kelemahannya pula ialah keputusan sukar dilakukan kerana memerlukan keputusan yang bersama. Seterusnya, memerlukan banyak waktu untuk menyatukan idea masing-masing
di antara anggota organisasi. Saluran komunikasi tidak formal, yang pertama ialah untai tunggal. Untai tunggal ini ialah komunikasi di mana seseorang memberitahu kepada seseorang lain yang sekali lagi mengatakan sesuatu kepada orang lain dan prosesnya ialah berterusan. Sebagai contoh, A memberitahu kepada B dan B menyampaikan kepada C dan seterusnya. Komunikasi yang seterusnya ialah rantaian gosip. Rantaian gosip ialah komunikasi apabila seseorang memberitahu kepada orang lain, iaitu sekelompok orang lain, dan kemudian sekelompok itu menyampaikan maklumat itu kepada orang lain. Dengan cara ini maklumat itu disampaikan kepada semua orang. Yang ketiga ialah rantaian kebarangkalian. Komunikasi ini berlaku apabila seseorang memilih secara awak beberapa orang untuk menyampaikan maklumat yang tidak begitu menarik dan tidak penting. Yang keempat ialah rantaian gugusan. Satu set yang bersambung secara longgar ataupun ketat yang bekerjasama. Dari pelbagai sudut, kita boleh dilihat sebagai satu sistem tunggal. Namun, rantaian gugusan ini ditetapkan supaya melakukan tugas yang sama. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Antara kebaikannya ialah struktur organisasi ini lebih flexibility, di mana orang lain ataupun penyampaian maklumat itu lebih fleksibel tanpa mengira masa. Antara kelemahannya pula ialah cenderung meletakkan birokrasi di tempat di mana operasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, kelemahannya ialah bukan maklumat suka dikawal. Akhir sekali, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.